Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ni kita berpeluang untuk pegang Kaabah semua. Dan tepi tu kita nampak adalah Hajaratul Aswad. Okey. Ramailah orang kalau main Mekah ni dia cerita pasal Hajaratul Aswad. Apa kata kita nak minta Ustaz kupas sikit mengenai Hajaratul Aswad ni? Apa dia kelebihan dia? Kenapa orang nak ligan pegang dia? Kuat sikit Ustaz ni kat live kali. Okey, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya sentiasa kita kena laksanakan adalah rukukkan syukur kita, upgradekan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan, kami berada sekarang ni adalah satu kawasan yang paling berkat dalam dunia. Satu kawasan yang berkat paling di dunia, iaitu bertepatan juga dengan kawasan yang kita sekarang ni, belakang saya dan Datin adalah bertepatan dengan Bucu Hajarul Aswad, yang mana adalah satu perkara yang dinanti-nantikan sebenarnya hampir 3 tahun, hampir 2 tahun lebih. Hajarul Aswad dan bahagian Hijri Ismail ditutup. Jadi semalam belah pagi dibuka, alhamdulillah. Yang mana Hajarul Aswad ni adalah digelarkan sebagai satu batu daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana diturunkan pada satu zaman dahulu sebelum kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana diambil oleh Nabi Ibrahim alaihi salam daripada mana? Kita tak nampak, dia daripada belah sana. Dari belah sana ada satu bukit, iaitu digelarkan sebagai Bukit Abi Qubais, Jabal Abi Qubais. Dia pernah tersorok dari dalam tu ketika mana terjadinya satu pelajaran dan juga pengajaran yang Allah bagi kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi waktu tu dia tersorok dalam tu. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim mengambil batu Hajarul Aswad tersebut dan meletakkan dia di satu lokasi yang digelarkan di dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Yang mana sesungguhnya binaan yang pertama, maksudnya binaan yang dikategorikan sebagai binaan rumah suci pertama yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ni adalah Kaabah, iaitu Baitullahil Haram. Dalam Al-Quran surah Baqarah disebut Bakkah. Ini salah satu daripada nama Mekah. Jadi Bakkah pun adalah nama kepada Mekah. Seperti mana dulu kita dekat Madinah, Yasrib pun Madinah. Satu lagi nama tu, saya tak terlintas pula begini. Walau macam mana pun, tentang Hajarul Aswad ni, satu ketika pernah sahabat dia kata, dia pergi cium Hajarul Aswad. Dia mengatakan, tak akan aku cium kamu wahai batu, melainkan dengan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium. Jadi dekat situ terhimpun dua kebaikan yang sangat besar. Yang pertamanya, kita ceritakan tadi, batu Hajarul Aswad ni adalah diturunkan daripada syurga Allah. Jadi ada beberapa perkara yang di tanah Mekah ni wujud di dunia dan wujud di syurga, iaitu di antaranya adalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad yang ada dekat dunia dan dia juga berasal daripada syurga. Kalau dekat Madinah dulu, kita lupa nak kongsikan tentang Jabal Uhud. Jabal Uhud wujud di dunia dan bakal wujud di syurga. Jadi perkara ni adalah benda yang kita selalu dengarkan, benda dalam syurga yang tak boleh nak kita bayang dan lintaskan dalam fikiran kita. Jadi benda ni sekarang ni ada di dalam kita punya fikiran kita, dalam penglihatan kita. Kita boleh lihat dengan jelas dan kita boleh rebutkan dia, usahakan dia untuk kita mendapat keberkatan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun info sikit tentang Hajarul Aswad, kalau kita dapat lihat apa Hajarul Aswad tu, hole tu semua batu kepada Hajarul Aswad, tidak. Itu simen. Yang ada dia punya serpihan tu adalah Hajarul Aswad di bahagian dalam. Ada lebih kurang 8 ke 7 biji yang ada pecahan-pecahan dalam itu adalah Hajarul Aswad yang akal. Sebab tu saya 4 tahun lepas ada viral yang mengatakan kali pertama tawaf terhenti. Tidak, Hajarul Aswad pernah dicuri satu ketika dulu dan akhirnya ditawan juga Kota Mekah ni. Ketika itu hampir 2 tahun tak ada aktiviti ataupun tak ada pelaksanaan ibadah tawaf di sekitar ini. Jadi dekat sini nak menunjukkan betapa Hajarul Aswad ni dulu pun jadi satu rebutan pada mereka. Seperti mana kita tahu yang mana orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri, dia lebih kenal kemuliaan dalam agama Islam ni berbandingkan kita sebenarnya. Jadi dekat situ mereka pun usaha untuk merebutkan, mengambil keberkatan daripada Hajarul Aswad ni. Tapi silapnya di situ dia tidak percaya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah cantiknya kita, yang mana sebab apa tadi datang kita, sebab apa kita nak cium Hajarul Aswad? Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah cium Hajarul Aswad. Jadi kemuliaan Rasulullah tu yang menjadikan sebab benda yang dah mulia makin mulia.
Jadi kita pula nak dapatkan kemuliaan tu yang sama. Jadi itu tentang Hajarul Aswad yang kita nak dapatkan, dan juga dia adalah satu benda yang sangat-sangat bonus bagi kita yang hadir ke kata Mekah ini, dapat melaksanakan tawaf, umrah dan sebagainya, dan akhirnya dapat mencium Hajarul Aswad. Itu adalah perkara yang sangat bonus. Bonus yang luar biasa. Jadi dekat situ kita sangat-sangat berharap, kita cuba usaha berebut. Yang penting juga di antara adab untuk kita pergi Hajarul Aswad, nanti boleh tunjuk macam mana daripada berebut tu. Nampak daripada berebut ni saya nak tunjuk saya kat bucu Hajarul Aswad tu, nampak tak? Saya sampai semua tu kan. Jadi di antara adab untuk kita dapatkan pahala dalam ibadah, jangan sampai kita menjadikan asbab kita menyusahkan orang kiri dan kanan kita. Jadi dekat situ kadang-kadang kita ada dengar je cerita-cerita yang luar biasa, jemaah-jemaah umrah dia berdoa sungguh-sungguh, akhirnya dia dapat pergi Hajarul Aswad macam tak ada orang ke kiri dan kanan. Jadi dekat situ itu yang kita harapkan, walaupun kita nak mendapatkan kemuliaan Hajarul Aswad tu sendiri, jangan sampai kita tolak orang dan sebagainya, sampaikan buat orang terluka dan sebagainya. Dekat situ menjadikan asbab kita punya point of ganjaran tu dia makin busuk. Jadi kita usahakan insya-Allah. Sebab tu saya highlightkan tadi, dapat cium Hajarul Aswad itu adalah satu perkara yang bonus luar biasa. Berapa minit dah Bella? 6. Nak tanya saya Ustaz, adakah dia doa tempat mustajab? Daripada sudut kawasan doa mustajab, Hajarul Aswad adalah tidak tersenarai sebenarnya, tapi daripada sudut keberkatannya tak mustahil kita berdoa di situ diberikan Allah satu kelebihan dan kemakbulan. Pasal bila kita di Mekah ni, antara benda Mekah dengan Madinah ni, selalu cari tempat yang Nabi kita pernah duduk, siku dia pernah ada kat situ, semua pasal apa? Keberkatan Nabi kita ni. Keberkatan Nabi kita ni Allahu Akbar mengalir sampai sekarang. Pasal tu kita dianugerahkan dengan agama Islam, kemanisan agama Islam. So kita katakan hampir seluruh kawasan kota Mekah, Madinah ni ialah mesti Rasulullah pernah jejak. Kan? Jadi keberkatan kita doa dekat mana-mana, insya-Allah semua tempat-tempat yang makbul. So berpeluang untuk cium tu Allah bonus yang Allah tak payah nak cerita. Pasal kita cium batu syurga sebelum kita sampai sana. Kita dapat bonus dekat Madinah, dapat Raudah. Triple bonus pula. Triple bonus. 3 point pula dapat. Di Raudah Allah bagi saya peluang untuk semayang di 3 tempat point, di tiang yang betul-betul Raudah punya di bahagian depan, belah tepi sekali. Dekat Mihrab. Mihrab. Lepas tu yang nombor 2 saya berpeluang untuk lagi satu tiang buat lagi. Lepas tu belakang mimbar betul-betul. So banyakkan berdoa pasal di sini banyak benda yang Allah angkat immediately. Allah angkat immediately. Allah angkat segala kesusahan, Allah angkat segala kesakitan. Ramai testimoni, kalau kita nak buat review, ramai je testimoni datang lumpuh balik sihat. Ramai. Tak ada jodoh datang, tak ada jodoh, jumpa jodoh kat sini. Jumpa jodoh kat sini. Dan saya pernah nak cerita pasal keberkatan ni. Okey, kita stop saat ini. Okey.